Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk matematik tahun 6, kita akan buat latihan muka surat 11. Jadi ramai yang bertanya macam mana nak buat. Jadi cikgu terangkan sedikit bagaimana apakah yang perlu kamu lakukan dalam latihan ini. Jadi kamu boleh rujuk latihan buku teks muka surat 11 tahun 6. Jadi yang pertama, tulis nombor dalam perkataan atau angka. Sekiranya soalan itu ditulis dalam angka, kamu tulis dalam perkataan. Sekiranya dalam perkataan, kamu tulis dalam angka. Baik. Pertama, menulis dalam perkataan. Diberi contoh. Cikgu ambil satu contoh soalan B. Nombor 1B. Dia ada tulis macam ni. 6, sifar 32. Ini selang 4, sifar, sifar. Ini nombor yang ada pada buku kamu. Soalan B. Jadi diminta kamu tulis balik. Jadi kamu kena tulis balik dalam bentuk perkataan. Jadi cikgu sebutkan cara nak buat, kamu tulislah jawapannya. Jadi macam mana cara kamu nak dapatkan jawapan? Pertama, kamu kena kumpulkan mereka dalam 3 kumpulan. 3 nombor, 3 digit dalam satu kumpulan. Bermula dari sebelah sa tu, 10% satu kumpulan. Kemudian 3 nombor seterusnya satu kumpulan, dan 3 nombor seterusnya satu kumpulan. Tetapi manakah yang ni ada satu sajalah, dia boleh sampai 3 nombor untuk mewakili kumpulan. Jadi di sini adalah kumpulan yang ketiga ni, kumpulan sa. Untuk kumpulan sa kita tak perlu sebut sa. Bila kita menyebut nombor, kita tidak sebut sa di belakang. Jadi dari kumpulan sa bersama kita hanya nyatakan apa nombor itu tanpa menulis perkataan sa itu. Yang seterusnya adalah kumpulan ribu. Ini geng ni semua ribu. Apa yang ada duduk dalam tu adalah ribu. Dan kumpulan ketiga, kalau dah kota kumpulan ribu dah penuh 3, dia akan buka satu lagi kumpulan. Ini adalah kumpulan juta. Jadi kalau ada satu nombor, dia masih dalam sa. Kalau ada 2 digit, masih lagi kumpulan sa. Kalau masih dalam 3 digit, dia masih dari kumpulan sa itu. Dah masuk digit yang keempat, dia dah masuk kumpulan ribu. Baik. Untuk kamu menulis, kamu kena tulis satu kumpulan, satu kumpulan. Kamu bacakan atau kamu tulis dalam dengan menulis satu kumpulan demi satu kumpulan. Contohnya 6. Maka kita sebut, kita tulislah 6. Kemudian kita sebutkan kumpulannya. Jadi dia duduk dalam kumpulan juta, jadi 6 juta. Selesai angka pertama. Kita pergi yang kedua. Di sini ada sifar 32. Sifar 32 disebut 32. Kita baca hanya 33, tidak lebih daripada dia sampai ratus, tak sampai ribu. Kita sebut dalam 3 nombor saja. Jadi kalau 032 disebut 32. Maka kita tulis kat situ 32. Jadi di sini adalah 32. 32 ini duduk dalam kumpulan apa? Kumpulan ribu. Maka kamu kena tulis ribu. 32 dan juga kumpulan ribu. Jadi selesai 6 juta 32 ribu. Tinggal kumpulan terakhir. Kalau 4 sifar-sifar dibacakan sebagai 400. Jadi kamu tulis itu 400. Perlu tak tulis dia punya kumpulan? Tidak perlu. Seperti mana yang cikgu sebut tadi, sa tidak perlu dituliskan nama kumpulan. Maka 400 habis, tak perlu dah tulis sa. Kita berhenti di situ. Kita hanya sebut kumpulan juta dan kumpulan ribu. Sa tak payah, dia tulis 400 sahaja. Maka itulah jawapan. Dan bagaimana kamu nak menulis jawapan? 6,32,400. Itu saja. Jadi kamu nak baca, jangan kelang kabut. Kamu nak baca terus semua nombor. Baca 3 nombor, 3 nombor saja. Di yang kumpulan pertama ni satu nombor sajalah, sebab dalam kumpulan dia seorang je. Untuk kumpulan 2, baca 3 nombor tu sekaligus, 32. Kemudian nombor yang berikutnya 400. Maka dapatlah jawapan. Kemudian contoh menulis dalam bentuk angka. Contohnya soalan D. Soalan D disebut 4 juta 2000. 4 juta
2000. Baik. Apabila sebut tentang juta, dia dah berada di kumpulan yang ketiga. Dia ada tiga kumpulan star, 3 nombor ribu dan 3 nombor lagi juta. Tapi disebut situ 4 juta saja. 4 tak pula. 4 ditulis sifar-sifar 4. Ya, dalam 3 digit dia sebut 4 adalah sifar-sifar 4. Kalau 4 sifar-sifar, nombor dia 400. Tapi kalau kita nak tulis 4, dia sifar-sifar 4. Tetapi sifar di hadapan tidak perlu ditulis kerana tidak mempunyai nilai. Maka kita hanya tulis 4. Dia duduk kumpulan juta, maka dia adalah 4 juta. Apakah nombor seterusnya? 4 juta 2000. Kumpulan apa? Kumpulan ribu. Yang mana satu kumpulan ribu? Ini dia kumpulan ribu. Kumpulan juta, kumpulan ribu. Kalau dia tak sebut apa-apa, maksudnya dia adalah kumpulan sah. Tapi ini dia sebut 2000, maka kita kena tulis 2 dalam 3 digit, nombor 3 digit ni. Bagaimana kita nak menulis 2 dalam nombor 3 digit? Adakah 2 sifar-sifar, sifar 2 sifar, atau sifar-sifar 2? Yang mana mewakili 2? Jadi nampak jelas ha? Jadi nak menulis 2 adalah sifar-sifar 2. Ini 200, ini 20, ini 2. Jadi nak tulis 2, kenalah tulis sifar-sifar 2. Sifar-sifar 2 ni dalam kumpulan apa? Kumpulan ribu. Maka ini adalah 2000. Ini adalah 4 juta, inilah 2000. Ada lagi tak? Habis. Situ saja. Maka yang lain kita isikan dengan sifar. Maka dapatlah jawapan 4 juta 2000. Kalau sebut 4 juta 2000, 13 tu dia tak sebut pun ribu ke juta ke, maka 13 tu akan duduk di kumpulan yang terakhir, kumpulan sah. Okey, itu untuk cara menjawab soalan nombor 1. Baik, kita akan lihat kepada soalan 2. Betulkan kesilapan sebutan di dalam petak kuning. Jadi diberi nombor, kemudian diberi jawapan sebelah kanan. Dalam kotak kuning tu, dalam kotak kuning tu sengaja diletakkan kesalahan. Sama ada yang nombor yang tak cukup, ada saja dia tulis lebih dan sebagainya. Okey, contoh yang pertama 5 ada titik 109 juta. Dia tulis tu 5 perpuluhan, okey betul, 5 perpuluhan 109 juta. Okey, jadi di situlah kesalahannya. Kerana nombor perpuluhan selepas saja titik perpuluhan, kita kena sebut nombor tu satu demi satu. 5.109 juta. Sebab nombor selepas titik dia bukan 100, dia bukan nilai ratus. Kalau kamu sebut 109, maka dia adalah 100, dia bukan 100. Nombor selepas titik perpuluhan dia akan jadi per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya. Jadi setiap nombor tu disebut satu demi satu. Okey? Okey, nombor 3, senaraikan nombor pecahan juta dan perpuluhan juta. Di situ ada kenyataan panjang ayat tu. Kamu hanya ambil saja yang mana ada dalam bentuk perpuluhan juta ataupun pecahan juta, keluarkan, tulis semula. Tapi tulis dalam perkataan yang betul lah. 3 1/5. 3 1/5 juta. Itu cara tulis dia. Kalau perpuluhan macam tadilah saya sebut, selepas titik perpuluhan disebutkan nombor satu demi satu. Itu untuk soalan 3. Soalan 4 adalah cerakinkan. Okey, cerakinkan. Lepas pun kita dah belajar cerakinkan. Maksudnya kita memisahkan setiap nombor itu mengikut nilai-nilai yang diminta. Kalau dia kata nilai tempat, maksudnya kamu kena bagi tahu tempat apakah nombor itu duduk. Cikgu ambil contoh soalan 1. 4 sifar 21 sifar 6. Jadi setiap digit ni ada tempat dia. Dia duduk di mana kedudukan dia. Maka itu dinamakan nilai tempat. Kita cerakinkan. 4 ini 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 juta. Maka 4 duduk di kedudukan juta. Tempat dia adalah tempat tu dipanggilkan juta. Maka kita sebut 4 juta. Dipisahkan dengan tanda simbol tambah. Sifar tak perlu sebut, kita terus kepada ni. Ni 100,000, 10,000, maka 20,000. Okey. Tambah, mesti ada simbol
simbol tambah. Kemudian kita ada ribu, 1.000 tambah 6. Baik, untuk nama tempat kita kena tulis sah. Sewaktu kita menulis nombor, menyebut nombor, kita tak perlu sebut sah. Tetapi dalam proses cerakinkan, kita pisah-pisahkan nombor itu, kita kena sebut nama tempat dia. Jadi 6 ini duduk di sah, maka dia duduk di kita tulis 6 sah. Ini adalah cerakin mengikut nilai tempat. Kat mana tempat nombor itu duduk. Okey? Ada satu lagi dipanggil cerakinkan mengikut nilai digit. Untuk nilai digit, dia hanya jawapan dia mesti terdiri daripada digit sahaja. Jangan kamu masukkan perkataan. Jadi kalau 4 juta tu macam mana ditulis? Maka 4 juta ditulis 4 sifar 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 sifar. Itulah 4. Itulah 4 juta. Ini cara menulis 4 juta. Kemudian ada apa lagi? 20.000. Macam mana nak tulis 20.000? 2 sifar 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 sifar. Ini adalah 20.000. Kemudian kita ada 1.000. Bagaimana nak tulis 1.000? 1 sifar sifar sifar. Dan yang terakhir 6. Dan yang terakhir tulis 6. Ini adalah mencerakinkan mengikut nilai digit. Yang atas cerakinkan mengikut nilai tempat, yang bawah adalah cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, itu adalah soalan yang keempat. Okey, lagi 2 soalan kamu selesaikan sendiri. Tak ada masalah, cikgu bagi masa yang agak lama sehingga 1 kamu boleh selesaikan. Okey. Seterusnya adalah bundarkan nombor berikut kepada. Okey, dia ada puluh ribu terdekat, ratus ribu terdekat, juta yang terdekat. Baik, cara dia, konsep dia sama untuk puluh ribu terdekat ke, puluh yang terdekat, ratus terdekat, ribu terdekat, puluh ribu terdekat, ratus ribu terdekat, juta dekat. Semuanya cara dia sama, tidak masalah. Kamu dah belajar ni sejak daripada darjah 3, darjah 4. 3, 4 tu dah. Kamu dah belajar membundarkan. Baik. Jadi kamu ingat bila kita nak bundar pada nombor yang ni, okey, katakan 7,514. Tak nampak. 7,514. Kemudian 39. Cikgu kadang-kadang bubuh koma membezakan dia punya kumpulan. Ni ribu, kumpulan juta. Baik, dia kata 10,000 yang terdekat. Kamu kena tahu yang mana satu 10,000. 10, ratus, ribu, 10,000. Okey, 10,000 tu dah 10,000. Dia ada 10,000 ni, 10,000. Baik, kita nak tahu nombor ni dia dekat dengan 10,000 atau 20,000. Sebab nombor yang ada adalah ni. Sebelum tu adalah 4. Maka dia 14,000. Kita nak tahu 14,000 tu dia hampir dekat 10,000 ke hampir kepada 20,000. Okey, jadi kita lihatlah nombor. Nombor 1, 2, 3, 4. Ini masih lagi selepas sifar. Selepas 10, 11, 12,000, 13,000, 14,000. Semua ini masih lagi hampir dengan 10,000. Bermula dengan 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua menghampiri 20,000. Ini 10,000. Maksudnya ini 11,000, 12,000, 13,000, 14,000. Semuanya 10,000. Kita bundarkan dia akan menjadi 10,000. Yang ni 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 19,000. Semuanya itu dekat dengan 20,000. Jadi kita lihat nombor yang kita ada sekarang belakang dia 4. 14,000 ni dia hampir dengan 10,000. Okey. Jadi banyak kali dah cikgu cerita pasal bundarkan ni. Okey. Ini cuma ulangan je. Cikgu harap kamu boleh ingat sebelum ni cikgu ajar. Sebelum ni cikgu pernah ajar tentang nombor kaya, nombor miskin, tentang bukit dan sebagainya. Ini ingatlah. Okey, itu baru satu jawapan. Yang seterusnya 100,000 terdekat. Kamu tengok ni. 100,000. Kita tengok nombor belakangnya. Okey, kita ni contoh yang bukit. Dari sini sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 5 tu mesti betul-betul di atas 8, 9. Okey. 100,000, 500,000 ni 500,000 atau 600,000. Nombornya 510. 510,000 ni. 500 ni satu ni. Tengoklah tu Jadi kedudukan dia baru di sini. Kalau kamu naik basikal, kamu baru sampai sini. Okey. Kamu sampai sini naik motor, minyak habis. Kamu nak tolak naik atas sampai sana ke, atau kamu patah balik isi minyak? Secara logiknya, secara bijaknya lah, kamu patah balik dah dulu. Patah balik isi minyak. Jadi dia menghampiri 500,000. Jadi jawapan dia 7,500,000. Inilah 400,000 yang terhampir dengan nombor ni. Okey, kalau kata kat sini nombor dia 6. Maksudnya kamu dah duduk di sini. Bila dah duduk di sini, minyak habis, kamu nak patah balik ke, kamu ni teruskan gerapan. Lepas gear je kamu jalan terus turun sampai 600,000. Jadi kalau 7,564,000 bla 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 belakang ni, jawapannya 7,600,000. Kalau yang ni inilah jawapannya. Kalau yang tadi, kalau setakat 100 saya kat sini, 10,000 je kat sini, 1 kat sini, maka dia menghampiri 500,000. Okey. Itu saja secara ringkas untuk bagaimana kamu menjawab soalan muka surat 11. Jadi cikgu harap kamu boleh buat. Masih lagi tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okey, jadi kamu hantar sebelum hari Sabtu. Okey, hantar kepada cikgu. Sekian, terima kasih.